Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Sabilul Muhtadin, karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Dan kita bincang bab sunat dalam mandi dia. Sunat dan sunat muwalat, mandi seperti pada wuduk. Sunat muwalat, mandi seperti pada wuduk. Maksudnya serentak dah. Maksudnya buat selalulah, tak boleh tangguh sampai kering. Dan bersunat bagi perempuan yang haid dan yang nifas kemudian daripada mandinya, bahawa mengeringkan ia akan bekas darahnya dengan kasturi, seperti dibubuhnya kasturi itu pada kapas dan dimasukkannya akan dia ke dalam farasnya pada tempat yang wajib membasuh dia daripada farasnya, kerana disuruhkan yang demikian itu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari kerana ini adalah sunatnya itu muakkadah, maka makruh meninggalkan dia kerana bahawasanya ia membaik tempat dan mengharumkan dia dan menyegarkan ia akan bintang. Sekira-kira menerima ia baginya, demikianlah tersebut dalam tuhfah. Dan jika tiada diperolehi kasturi, maka sunat dengan barang bauan yang lainnya. Dan jika tiada diperolehinya akan dia, maka sunat dengan tanah lumpur. Dan jika tiada diperolehinya akan dia, maka memadailah menghinakan karahah itu dengan air. Tetapi tempat yang demikian itu jika tiada ada perempuan itu dalam iddah wafat dan tiada ihram dah, tiada ihram haji lah. Adapun jika ada ia dalam iddah wafat ataupun ada ia ihram haji, umrah ke apa, maka haramlah atas dia keduanya memakai kasturi dan bau-bauannya yang lainnya, tak boleh lah. Tetapi sunat bagi yang beriddah wafat membubuh sedikit daripada pucuk atau unam pada farasnya, dan jika ada ia daripada jenis bau-bauan sekalipun, maka iaitu dimaafkan kerana sedikit dan kerana hajat membaik tempat dan mengharumkan dia. Dan sunat bahawa jangan mandi atau mengambil wuduk pada air yang tenang yang tiada luas, supaya terpelihara air daripada qadar, daripada kotor. Dan sunat bagi orang yang junub dengan keluar mani, bahawa jangan mandi yang melainkan kemudian daripada berkemih berkecing, dan kecing itu bawa mandi ya. Kerana dikarenakan jika dahulukannya mandi daripada berkemih itu kecing dan keluar serta kemih itu yang tinggal daripada mandinya, maka jadilah batal mandinya. Takut ia tubik lagi, ia kata dah. Sunat mualat dalam mandi seperti dalam berwuduk juga. Dan sunat bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas, sebelum mandi mengeringkan bekas darah dengan kasturi dahulu. Dan umpamanya dibubuhi kasturi, bubuh kasturi pada kapas, kemudian dimasukkannya ke dalam lubang farasnya sampai batas yang wajib dibasuh. Kerana demikian itu disuruh oleh Rasulullah SAW, kerana itulah dikatakan sunat muakkad. Sunat besar lah, sunat muakkad dah. Makruh meninggalkannya kerana dengan cara itu dapat membersihkan faraj dan percepatkan kehamilan. Tak tahulah. Ni petua memang dah. Demikianlah tersebut dalam kitab tuhfah nah. Petua dia lah. Ini sebenarnya boleh diperhatikan kalau kita ada kajian lebih accurate dah, lebih tepat dah. Jika tidak diperolehnya kasturi, maka sunat dengan wangi-wangian yang lain. Dan kalau juga tidak dapat sunat dengan tanah lumpur, tidak dapat juga sunat dengan tanah lumpur dah. Dan kalau juga tidak dapat sunat menghilangkannya dengan air. Ni kira nak matlamak je, maksudnya untuk bau, hilang bau lah. Dan ini semua kalau perempuan tadi bukan dalam keadaan iddah wafat atau bukan dalam keadaan ihram. Kalau tak boleh lah, orang iddah wafat, dia tak boleh bau-bau yang begitu juga orang ihram, umrah ke haji tak boleh wangi-wangian lah. Kalau ia dalam keadaan dalam iddah wafat atau dalam ihram, maka haram memakai kasturi dan wangi-wangian lainnya.
Tetapi bagi yang beredah wafat, sunat membubuhi sedikit suatu cairan yang dibuat dari pucuk daun pada farasnya, sekalipun daun yang berbau harum, maka dimaafkan kalau sedikit. Dan adanya hajat ialah untuk mengharumkan tempat itu dah. Okey, sunat juga jangan mandi atau berwuduk pada air yang tenang yang sempit agar air itu terpelihara dari tercemar dah. Kalau tak ni benda cemar lah, bukan mesti najis dah. Dan sunat bagi orang yang berjunub kerana keluar air mani bahawa jangan mandi terkecuali sudah kencing dahulu dah. Kerana jika didahulukannya mandi dari kencing, yang mungkin air mani yang masih tertinggal dapat keluar bersama dengan air kencingnya, maka batallah mandinya. Jadi tak sudah lagi lah, mandi wajib ya. Okay. Kata setengah hufaz, sunat bagi orang yang mandi di tengah padang yang tiada ada baginya dinding, bahawa mengguriskan ia pada bumi dengan guris yang berkeliling seperti daerah. Kemudian mengucap bismillah dan mandi ia dalamnya. Kalau tak ada di tengah padang lah. Dan sunat bahawa jangan mandi ia pada waktu nisfu nahar, tengah hari lah, dan pada waktu atamah, waktu malam isyak ni. Dan sunat bahawa jangan masuk ia ke dalam air melainkan dengan kain yang menutup auratnya, dan jangan kehendak dan jika dikehendakinya meninggali kainnya, maka iaitu kemudian daripada tertutup auratnya dengan air. Maksud dalam air ceritanya intihad. Telanjang-telanjang dari air. Dan sunat bagi orang yang junub dan yang haid, orang haid ni, dan yang nifas, bahawa jangan menghilangkan ia dahulu daripada mandi akan suatu daripada rambutnya atau kukunya atau darahnya atau kulitnya, kerana bahawasanya sekalian suku-sukunya dikembalikan ia padanya dalam akhirat dengan bersifat janabah, dan dikata bahawasanya tiap-tiap selai daripada rambutnya menuntut ia akan dia dengan janabahnya. Dan sunat bagi orang yang junub berkehendak berjima atau makan atau minum atau tidur bahawa membasuh ia akan farasnya dan mengambil wuduk ia atau tayamum jika tiada diperolehinya air. Dan demikian lagi sunat yang demikian itu bagi perempuan yang putus haidnya atau nifasnya dan menghendaki ia akan makan atau minum atau tidur, dan hasil asal sunat dengan membasuh faras juga. Dan dihubungkan dengan yang empat perkara itu menghendaki zakar akan maka sunat bagi yang junub menghendaki zakar membasuh ia akan farasnya dan mengambil wuduk atau tayamum, kerana Nabi SAW ia diberi salam atasnya oleh sahabatnya padahal ia junub, maka tayamum ia kerana menjawab salamnya itu. Jadi sininya sebagai orang yang hafal sudah berkata kepada orang yang mandi di tanah lapang. Ini tidak kemas dari segi dalilnya, cuma dia kata ulama ngapa tu dia kata kalau mandi di tengah padai pasir ke tengah padai lah buka gitu, ia tidak ada dinding, maka hendaklah ia menggaris keliling tempat mandinya. Buat garis masa ni kuasa mandi sebelum mengucapkan basmalah dan mandi dalamnya dah. Dia kira boleh buat kawasan dah. Dan sunat jangan mandi pada pertengahan hari. Tengah hari boleh lah, tengah hari tegak, dan pada waktu malam yang gelap. Waktu malam gelap, tengah malam gelap. Sunat jangan masuk ke dalam air melainkan dengan menggunakan kain yang menutup auratnya. Maksudnya air pun boleh tutup aurat. Dan jika ingin meninggalkan kainnya sudah tertutup auratnya dengan air dah. Kalau nak pecah agak air, nak suruh rata modek tak. Jadi masuah ke apa, dia kena masuk dalam air teguh, terkelih lah kawasan-kawasan aurat dia. Barulah dibuka supaya rata dah. Kain suruh rata lah. Sunat bagi yang junub dari haid dan nifas tidak menghilangkan rambut, kuku dan darahnya sebelum mandi. Kerana setiap bahagian dari tubuhnya akan dikembalikan ke tubuhnya pada hari kiamat dalam keadaan berjenabah. Ni ada bahan lah. Ni setengah. Kalau ulama kita kata gitulah. Tak hilang rambut. Okay. Tapi kata junub dari haid dan nifas ni bukan junub saja dah. Dia kata tidak menghilangkan rambut, kuku dan darahnya sebelum mandi. Kerana setiap bahagian dari tubuhnya akan dikembalikan ke tubuhnya pada hari kiamat nanti dan keadaan berjenabah. Dia kata gitulah.
Tapi dari segi dalilnya tak kuat lah. Kalau kira kak, kalau dia hit nipah lama, 14 hari, dia kerak kuku masa tu. Dah, masa tu dah. Dia kerak kuku kak, cakap nak kembali ke semula dah. Jadi benda tu lama dah. Kalau hit pun lama seminggu dah. Kalau logik sikit pun orang mandi junub. Mandi junub haja nabah ni setubuh apa dah. Tapi dari segi dalil tetap tak ada dah. Dan dikatakan orang bahawa tiap-tiap helai rambutnya, dikatakan orang ni nemuh lah. Istilah dikatakan dah. Tiap-tiap helai rambutnya menuntut kepada pemiliknya agar dibebaskan dari janabah. Ni pendapat yang dah tak boleh pakai mana lah dah. Boleh kira tak. Apa kait dengan rambut dia ni tak. Dia tubuh pada dia dah. Rambut tu tak kira ada janabah ni nak. Tapi dia kira tubuh dia dah. Yang angkat tu hadas tu tubuh dia. Bukanlah kewajipan seluruh tubuh tu dah. Tubuh dia dah. Tak salah kita kira tak payahlah tekan benda ni, takut jadi waswah. Dan sunat bagi orang junub yang ingin bersenggama, makan ataupun minum ataupun tidur, bahawa membasuh farasnya dah kemaluan dia dan mengambil wuduk dan atau bertayamum jika tidak ditemukan air dah. Jadi nak senggama semula, nak makan semula, nak minum semula, nak tidur pun boleh ambil semayang mula dah. Sunat dah. Dan sunat bagi perempuan yang darah dan nifasnya terhenti, yang ingin makan, minum atau tidur dan ingin perolehi pahala sunat membasuh farasnya lebih dahulu dah. Kalau dia suci dah. Darah dia terhenti dah, tapi dia tak tiba tak sampai lagi masuk atau semaya dah. Jadi dia pun nak tangguh dulu, tapi dia molek lagi dia pun basuh faras dia dah. Tapi tak oyak apa suruh semaya, ambil semaya dah. Tapi kalau orang junub tadi, orang junub ni bersetubuh ke apalah, lepas tu dia nak setubuh semula ataupun nak makan, nak minum atau nak tidur, dia basuh faras dia dan ambil wuduk tu molek dah. Dan dihubungkan dengan yang 4 perkara di atas ialah yang ingin berzikir, maka sunat bagian junub yang ingin melakukan zikir bahawa membasuh farasnya dan mengambil wuduk atau bertayamum. Kalau dia nak berzikir lah, nak berzikir molek lah, sunat lah. Bukan wajib, sunat lah. Dan Nabi SAW dikala para sahabat memberikan salam sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau bertayamum dahulu kemudian menyahut salam. Tapi dalam hadis tu tak cerita Nabi basuh faras dia lah. Okey, basuh beliau tu wallahualam lah. Tapi Nabi ni kes dia berjunub, Nabi ni tidak terus jawab salam. Apabila sahabat dia bersalam kepada Nabi, Nabi tayamum dulu dah. Tayamum dulu baru jawab salam. Nak dalam keadaan suci lah, lebih baik. Dan dihubungkan dengan 4 perkara itu menghendaki zikir, maka sunat bagi yang junub menghendaki zikir bahawa membasuh ia akal farasnya dan mengambil wuduk atau tayamum kerana sudah dah ni nak ada. Habis bermula yang dikosak dengan wuduk, diniatkan dengan wuduk tu tak kala menghendaki makan atau minum atau tidur, iaitu meringankan hadas jua, maka batal wuduk itu dengan hadas. Jadi dia ni untuk meringankan hadas lah, bukan untuk hilangkan hadas lah. Untuk makan, untuk minum, untuk tidur, kosak dia gitulah untuk meringankan. Jadi meringankan kita dalam mazhab kita sekat tu lah. Mazhab lain siapa nak duduk masjid pun boleh nak meringankan sebenarnya. Tak apalah, nak cerita yang ada. Ada perbincangan orang hik ni untuk meringankan hadas dia supaya baca Quran, boleh baca Quran. Terutama sekolah tahfiz Quran, boleh baca ambil semayang untuk meringankan hadas. Tapi mazhab kita tak bincang bab tu dak. Dia bincang bab lain lah. Nak minum, nak tidur, nak makan. Yang dikosakkan dengan wuduk tak kala menghendaki jima', iaitu menambahi nasyat. Tapi kalau nak setubuh semula, iaitu nak tambahi nasyat, kesungguhan lah, kerajinan bagi kembali kepada jima', maka tiada batal wuduk itu dengan hadas. Jadi gini lah, ni kita baca lepas ni lah. Kita baca straight dulu, lepas ni kita syarah lah. Maka masalah ini diperbuat dengan dia, maka dikata baginya, bagi kami wuduk yang syar'i tiada batal ia dengan hadas. Bermula wuduk itu seperti hukum wuduk yang
Maka tiada baginya daripada niat yang kebilangannya yang demikianlah tersebut dalam Tuhfah dan Hasyiah Sayyid Umar. Dan sunat pada mandi itu meninggalkan minta tolong dan meninggalkan menyapu air pada anggota seperti pada wudu. Dan sunat kemudian daripada mandi, zikir dan doa yang disunatkan ia kemudian daripada wudu. Yang tiada sunat membaharui mandi kerana tiada warid ia daripadanya Nabi dan lagi kerana masyaqqah. Dan demikian lagi tiada sunat membaharui tayamum bersalahan dengan wudu, maka sunat membaharui dia. Jadi kalau wudu orang yang memakai mauza, kasut kulit ke dah. Dan wudu ia disempurnakan ia dengan tayamum kerana luka umpamanya sekalipun, tetapi tempat membaharui wudu itu apabila disembahyangkannya dengan wudunya yang pertama akan barang sembahyang, dan jikalau serakaat sekalipun tiada sujud tilawah atau sujud syukur kerana bukan ia sembahyang dan tiada tawaf, dan jika dihubungkan ia dengan sembahyang sekalipun, dan jika dibaharuinya akan wuduknya dahulu daripada sembahyangkannya, dengan dia sahlah wuduknya itu. Tetapi makruh dengan karahah tanzih seperti hukum basuh. Yang keempat, inilah yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dalam Tuhfah dan Nihayah. Adapun diiktimadkan oleh Syekh Khatib Syarbini dalam Mughni, bahasanya tidak sah wuduknya kerana bahasanya ia tiada iaitu kita baca hak Rumi bagus tu syarah. Dan yang dimasukkan dengan wuduk di kala hendak makan, hendak minum atau hendak tidur, ia hanya untuk meringankan hadas saja dah. Kerana wuduknya itu batal kerana hadasnya. Kerana wuduknya itu kalau diketuk balik batal. Batal dari segi ingin hadas dia, jadi berat mula hadas dia lah. Dia kena ambil semuanya mula lah. Dan dia dimasukkan wuduk di kala hendak melakukan jima' dan senggama ialah untuk memulihkan kesegaran tubuh. Untuk melakukan senggama kembali, maka wuduknya tidaklah batal kerana hadas. Jadi dia ketuk ni. Kecing ke lepas ambil semai, ketuk kecing berak, tak batal hadas dia kata. Tidak batal kerana hadas. Maksudnya pada ambil semai tu, lepas tu nak kecing ke nak berak kena ketuk ke, tidak masalah. Pendapat ni lah, pendapat. Masalah ini dijadikan orang menjadi teka-teki yang katanya wuduk kami tidak batal kerana hadas. Jadi dari fiqh mazhab kita ni buat teka dah. Jadi teka wuduk bila wuduk tak batal semaya dah. Jadi wuduk tak batal semaya ni jawab je tadilah wuduk setelah tak batal semaya wala wuduk iaitu dengan setubuh ni. Dengan niat nak setubuh ni kecing berak lepas ambil semaya. Tak setubuh dulu, lepas tu sudah setubuh, nak setubuh balik tak boleh ambil semaya lepas tu kecing berak ketuk apa tak batal semaya tu, tak batal wuduk tu kerana nak setubuh tadi lah. Tu jadi buat teka di kalangan mazhab kita lah. Mazhab lain tidak gitu dah. Wuduk yang seperti ini sama dengan wuduk yang diperbarui lah. Kerana itu tidak diperlukan niat seperti diperlukan dalam wuduk yang lainnya. Wuduk aja ni kata tak perlu niat pula. Sana kata suruh niat gitu dah. Tapi pentingnya niat ni automatik. Niat ni sebab apa kita nak buat dah. Kalau tak niat macam mana nak boleh pahala dah. Jadi kita niat tu automatik lah boleh. Niat tu benda kita tahu nak buat apa. Jangan bukan niat tu mesti kena nautu ke apa. Kita tahu kita nak buat apa dah. Demikianlah disebutkan dalam kitab Tuhfah dan Hasyiah Said Umar. Sunat dalam bayat mandi tidak meminta bantuan kepada orang lain. Tak minta tolong orang lain lah, buat sendiri lah. Dan tidak menyapu air dari tubuh seperti juga dalam wuduk. Menyapu air ni maka tak kata air buat kering ke, tak molek dah. Segi dalil daripada mandi wajib ke dah. Banyak ke hadis hak cerita Nabi tak silap lepas mandi wajib tu. Tapi bukan wuduk dah. Dan sunat sudah mandi membaca zikir dan doa seperti doa yang dibaca sudah berwuduk dah, serupanya. Jadi doa kita mandi wajib ke serupa doa kita lepas lepas ambil wuduk dah. Dan tidak disunatkan memperbaharui mandi kerana tidak pernah diperbuat oleh Nabi SAW dan juga kerana sulit melaksanakannya.
Wuduk kita setiap kali waktu semaya sunat kita ambil semaya baru dah. Memperbarui wuduk, tapi mandi ni tidak sunat lah. Itu tak jadi sunat. Lebih lepas semaya zuhur nak ambil mandi pula lah. Semaya asar mandi pula kan, maghrib mandi pula tak sunat dah. Pasal ada orang tua ni mikir sunat, tidak dah, tidak sunat mandi dah. Dan tidak disunatkan memperbaharui tayamum. Berbeza dengan wuduk, disunatkan perbaharuinya. Tayamum pun kita nak semaya, kita bukan kerana kita ni, mazhab kita ni apabila masuk waktu semaya bagi wajib tayamum, tak ada ayat. Mazhab lain sekali tayamum tu mayalah, waktu lain pun tak apa dah. Dah. Jadi setelah kita ketuk nak semaya, kena tayamum pula kita ni. Habis waktu semaya kena tayamum pula, kerana tak kes habis ia memperbolehkan ibadah je dah. Memperbolehkan benda dilarang dah. Sekadar tu saja mengikut mazhab kita dah. Ia bukan akadah. Jadi tayamum tak sunat memperbaharuinya. Nah, tapi kalau masuk waktu lain, ia bukan sunat lah, dia wajib untuk semaya dah kalau tak ada air dah. Sekalipun wuduk orang yang memakai kasut sepatu khuf ni, wuduk yang disempurnakan dengan tayamum kerana luka. Tapi wuduk yang diperbaharui itu apabila sudah dipergunakan dalam solat sekalipun hanya serakaat. Jadi kalau kita nak baru wuduk, nak semaya serakaat witir dah, apa boleh lagi dah. Ambil semaya pula nak semaya witir dah. Ada lagi padahal dah. Tidaklah kata tu, tidaklah kata apa, tak sunat lah, sunat lagi. Terutama kalau waktu semaya lain lagi lah sunat lah. Tidak termasuk sujud tilawah dan sujud syukur, kerana kedua ini bukan solat. Dan juga tidak termasuk tawaf sekalipun semua itu dihubungkan dengan solat. Apa ni? Nak sujud tilawah ni, sujud syukur ni tidaklah sunat kita perperikai wuduk dah. Kalau ada lagi dah, kerana ia bukan solat. Dan tawaf, walaupun dihubungkan dengan solat, tidaklah kita dekat dengan tawaf tu. Ada lagi semaya, nak ambil semaya mula tak payah. Dia kata dah tidak sunat. Kalau wuduknya diperbaharui sebelum solat, maka sahlah wuduknya. Dan memakruh karihatan tanzih seperti hukum basuhan yang keempat dalam wuduk. Tak dah. Gana maksudnya. Ialah dipegang oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah dan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Tapi yang dipegang oleh Khatib Syarudin dalam kitab Murni bahawa wuduknya tidak sah kalau tidak tuntut diperbaharuinya. Untuk ni kalau tak. Lupa yang kata untuk solat ni. Tak boleh memperbaharui wuduk lah sini lah. Masa bila ni? Saat ni kata sujud syukur gapo ya tak bolehnya, tak sunat ni tak. Ni pas orang semaya, takut orang ni masuk je lah. Benda kat sujud syukur dah, bukan semaya, takut salah tulis lah. Jadi kalau wuduknya diperbaharui sebelum solat, dia ambil semaya dah kali dah. Ambil semaya dah, lepas tu perbaharui semula dah, sebelum semaya dah, 2 kali, macam 2 kali ambil. Jadi tidak sunat lah macam ni. Ni jadi macam wasbah pula dah. Perbaharui ni kiranya lepas semaya 2 rakaat, nak perbaharui pula dah. Nak semaya 1 rakaat, boleh lagi lah kita kiranya. Jadi ada kata makruh, ada kata tak sah. Makruh pula berat lah kerana tanzih. Bukan tahrim, tapi sebenarnya makruh lah. Kerana tidak tak boleh lah kita ambil semaya dah, lepas tu nak perbaharui wuduk dah sebelum semaya lagi. Perbaharui wuduk tu tidak jadi sunat, jadi makruh pula dah. Gitulah maksudnya. Syahadan harus mandi bertelanjang pada tempat yang sunyi daripada manusia atau di hadapan manusia. Dia harus menilik auratnya seperti isterinya dan gundiknya, tetapi menutup aurat pada tempat itu terafdal daripada telanjang. Inilah yang terus sebut dalam Mughni Khatib Syarudbini. Dan tidak haram lah. Pasal ada qaul dan mazhab kita kata haram lah. Ini telanjang. Jadi inilah pendapat jumhurnya, iaitu
Kalau mana telanjang tempat sunyi, tak ada orang. Nah, mana tak ada siapa-siapa dah tandas sore tu. Ataupun dengan isteri kita tak apalah. Nah. Tapi afdal lagi tak telanjang lah. Kata jemaah daripada fuqaha tiada harus mengambil wuduk bertelanjang. Maka kata Syekh Ibn Hajar tempatnya, jika tiada baginya hajat kepada bertelanjang, adapun jika ada baginya hajat kepadanya seperti takut ia akan percikkan air daripada kena kainnya dah, maka haruslah baginya mengambil wuduk bertelanjang seperti mandi kerana harus bertelanjang dalam tempat yang sunyi daripada manusia kerana sekurang-kurang gharad. Nah, bermula telah berfatwa setengah fuqaha dengan haram jima' bagi kena najis zakarnya, maka kata Syekh Ibn Hajar tempat haram itu pada orang yang lain daripada selesai. Jadi yang sentiasa keluar kencing atau mazi atau wadi, dan yang lain daripada orang yang mengetahui ia daripada adatnya, akan bahawasanya air melemahkan ia, akan zakarnya daripada jima' yang berkehendak kepadanya. Adapun orang yang tersebut itu, maka tiada haram atasnya jima' serta kena najis zakarnya dari kerana bahawasanya telah menyatakan fuqaha dengan halal mewati'i perempuan yang mustahadah serta mengalir darahnya sekalipun. Jadi sininya dia kata dah, boleh mandi telanjang tempat yang sunyi atau di hadapan orang yang diperbolehkan melihat auratnya, seperti di hadapan isterinya mandi dah, tak apa. Tak aurat je nampak dah, telanjang dah. Dan gundiknya hamba dululah. Nah, pakai gundik. Tu hamba macam jam dulu ada hamba dah. Tapi menutup aurat di tempat itu lebih afdal, lebih utama daripada telanjang. Inilah disebutkan dalam kitab Mughni oleh Khatib Syarbini lah. Habis. Sebahagian fuqaha mengatakan tidak boleh berwuduk telanjang dah. Sebenarnya telanjang boleh, tak boleh. Ada ulama kata tak boleh. Tapi tidak semualah. Sebahagian. Menurut Ibn Hajar, ini jika tidak diperlukan telanjang lah. Tapi jika diperlukan bertelanjang seperti kan takut air mecik ke, air basah ke, mecik air basah ke pakaian dia, percik air ke kainnya, maka bolehlah berwuduk telanjang seperti mandi. Kerana boleh bertelanjang di tempat yang sunyi. Nah, itulah. Sebagian fuqaha memfatwakan bahawa haram bersenggama bagi orang yang zakarnya kena najis atau basuh. Ibn Hajar mengatakan haram bagi orang tidak menderita penyakit kencingnya keluar terus-menerus atau keluar mazi atau wadi, dan selain dari orang yang mengetahui akan kebiasaannya bahawa air dapat melemahkan zakarnya. Kalau basuh dia lemah dah. Dan bersenggama bagi orang yang ingin bersenggama dah. Adapun orangnya seperti itu tidak diharamkan bersenggama sekalipun zakarnya terkena najis, kerana para fuqaha telah mengatakan tentang halal yang bersenggama dengan wanita yang mustahadah, yang penyakit, yang darahnya keluar terus menerus. Ini darah tak berhenti dah penyakit mustahadahnya pada hatu najis. Jadi dibolehkan. Jadi kita kira pendapat tu dah memudahkan masyarakat. Okey, kita bincang pada menyatakan makruh mandi dan barang yang disebutkan sertanya. Bermula makruh berlebih di dalamnya menyucurkan air pada mandi seperti pada wuduk, bazir air lah. Dan makruh mandi pada air yang tenang. Dan demikian lagi wuduk. Dan jika ada air itu banyak sekalipun, lebih kali meninggalkan wuduk ada tak? Dan jika ada air itu banyak sekalipun, seperti wuduk lah. Dan jika air itu banyak sekalipun kerana sah dan tegah Nabi SAW daripada mandi dalamnya, maka dikiaskannya dengan mandi itu wuduk, kerana ditakuti daripada tiap-tiap keduanya itu istiqzar. Melainkan jika ada air itu sangat luas sehingga kira tiada hasil daripada mandi atau wuduk itu istiqzar, mengotorkan air lah, maka tiadalah makruh yang demikian itu. Dan makruh melebih membasuh daripada 3 kali, lebih 3 kali lah. Dan makruh meninggalkan berkumur dan memasukkan air ke hidung, kerana ikhtilaf ulama pada wajib keduanya seperti pada wuduk juga. Dalam mandi wajib pun kena kumur dengan masuk air dari hidung lah. Makruh lah, tinggal lah. Dan makruh bagi orang yang junub makan dan minum dan tidur dan jima' dahulu daripada membasuh farad dan faraj ke apa, dan mengambil wuduk,
Kerana disuruhkan oleh Nabi SAW akan yang demikian itu pada menghendaki akan jima' dan kerana mengikut fi'il perbuatan Nabi SAW. Akan yang demikian itu pada menghendaki makan dan tidur dan dikiaskannya minum atas makan. Dan demikian lagi makruh bagi perempuan yang putus haid atau nifas makan dan minum dan tidur dahulu daripada membasuh faraj dan mengambil wudu. Kita bacalah hak ni. Jadi makruh mandi dah. Makruh memakai air berlebihan baik dalam mandi maupun dalam berwuduk. Makruh berlaku dah. Dan makruh mandi pada air yang tenang. Dan juga berwuduk sekalipun air itu dalam jumlah yang banyak. Kerana Nabi SAW melarang mandi di air yang tenang, maka dikiaskanlah dengan wuduk. Jadi mandi pun Nabi tak boleh air yang tenang lah. Air yang mudah cemar lah. Kalau air tenang tak geruk air dah. Begitu dengan wuduk pun tak boleh geruk. Kerana ditakutkan kedua ini menyebabkan air itu menjadi kotor lah. Kecuali air itu sangatlah banyak sehingga diperkirakan tidak akan mengotori air itu, maka tidaklah makruh mandi dan berwuduk di air itu. Makruh membasuh melebihi dari 3 kali dan makruh meninggalkan bau komo-komo dan memasukkan air ke hidung. Kerana para ulama berbeza pendapat tentang kedua perkara ini dalam wuduk lah. Ada ulama kata wajib, terutama mazhab Hambali lah. Makruh bagi orang yang junub makan dan minum serta tidur dan bersenggama sebelum membasuh zakar atau farasnya dan mengambil wuduk dulu dah. Kerana Nabi SAW menyuruh berbuat yang demikian itu bagi orang yang melakukan senggama lagi. Kerana mengikut perbuatan Nabi dikala hendak makan dan tidur dan dikiaskan minum dengan makan. Makruh bagi perempuan yang darah haid atau nifasnya berhenti untuk makan dan minum dan tidur sebelum membasuh faras dan berwuduk. Jadi orang hak berhenti lah atau berhenti tu lah. Darah itu berhenti dah, darah haid nifas dah, tapi tak masuk waktu semaya lagi dah. Kalau nak makan kata molek basuh lepas berwuduk dah. Okey, lepas tu syahadan. Barang siapa mandi dengan niat mandi fardu, mandi wajib lah, serta mandi sunat seperti mandi janabah ataupun mandi haid ataupun nifas serta mandi Jumaat atau hari raya atau barang sebagainya daripada mandi sunat, hasillah baginya kedua-dua mandi itu dengan satu niat yang tersebut itu. Tapi terakmal hendaklah ditunggalkan tiap-tiap fardu dan sunat itu masing-masing dengan mandinya. Dan hanya tiada sah fardu zuhur dan sunatnya dengan satu niat. Tiada sah khutbah hari raya dengan satu niat kerana bahawasanya taharah itu diperbuati ia atasnya tadakhul, artinya masukkan bersalahan sembahyang dan khutbah. Dan jika mandi ia dengan niat fardu jua atau dengan niat sunat jua, hasillah baginya barang yang diniatkannya. Dan tiada masuk yang sunat pada yang fardu kerana bahasanya ia maksud bagi dirinya bersalahan dengan tahiyat masjid. Dan tiada sah mandi wajib dengan niat mandi sunat. Dan demikian lagi tiada sah aksun sebaliknya, yakni mandi sunat dengan niat mandi wajib. Jika dengan sahaja, tapi jika ada yang demikian itu bertersalah seperti mandi ia pada hari Jumaat, maka diniatkannya mengangkatkan janabah dengan tersalah. Hasillah baginya sunat mandi. Pula dah. Dan jika mandi seorang kerana salah suatu daripada dua wajib, seperti haid dan janabah, atau kerana salah satu daripada dua sunat, seperti mandi hari raya dan Jumaat, nescaya hasillah baginya mandi yang kedua yang tiada diniatkannya. Yang gugur tuntutannya inilah jika ada dua wajib itu daripada hadas keduanya. Seperti misal yang tersebut itu. Adapun jika ada salah satu daripada keduanya daripada hadas dan yang kedua daripada tiada hadas, maka tiadalah hasil dengan niat salah satu daripada keduanya. Barang yang tiada diniatkannya, inilah hasil yang tersebut dalam Tuhfah dan Hasyiah Ibn Qasim. Dan jikalau berhadas seorang kemudian maka junub, dia junub atau junub ia kemudian maka berhadas ia, nescaya mada'ilah akan dia mandi dengan niat mengangkatkan janabah jua, maka terangkatlah pula daripadanya hadas kecil. Dan jika tiada diniatkannya sertanya akan wuduk dan tiada ditertibkannya akan anggota wuduknya sekalipun, kerana termasuk hadas kecil dalam hadas besar.
Jadi siapa yang mandi wajib yang niatnya digabungkan dengan mandi sunat seperti mandi janabah, mandi haid dan nifas dengan mandi hari Jumaat, hari raya atau mandi sunat yang lain, sahlah keduanya dengan satu niat, tetapi yang terbaik hendaklah tidak digabungkan mandi wajib dengan mandi sunat tapi dikerjakan masing-masing. Kata sah ni mula. Tapi modalnya tak segabung dah. Khilaf pasal ada kata leh dah. Tidak sah niat fardu zuhur yang digabungkan dengan niat sunat zuhur. Dah. Niat kata semaya fardu zuhur, niat solat qabliyah ba'diyah zuhur dah. Yang tidak sah khutbah hari raya yang digabungkan dalam satu niat dengan khutbah Jumaat. Kerana bersuci dapat digabungkan berbeza dengan solat dan berkhutbah. Suci ni mandi wajib ni mandi sunat boleh gabung dah. Tapi kalau semaya dengan khutbah tak boleh gabung kata. Puasa tak bincang sini puasa dah. Kita biasa bincang ni puasa ni nak qada puasa serentak tapi tak bincang sini. Kalau berniat mandi dengan niat mandi wajib atau dengan niat sunat, sahlah bagi yang diniatkannya, dia tidak masuk yang sunat ke dalam fardu, kerana yang fardu itulah yang dimaksudkan sahaja. Berbeza dengan solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid boleh pula. Gabung niat pula dah. Tahiyatul masjid dengan solat qabliyah. Ada ulama bahas boleh tahiyatul masjid dengan sembahyang fardu, tapi niat fardu lah nak hormat masjid lah. Yang penting semaya saja dah. Jadi kalau solat tahiyatul masjid ni kita nak sembahyang qabliyah dengan tahiyatul masjid gabung boleh. Tidak sah mandi wajib dengan niat mandi sunat. Tak sah lah, memanglah. Sunat dah. Dan mereka juga tidak sah sebaliknya, yang mandi sunat dengan mandi wajib jika dengan sengaja. Tapi jika tersalah seperti mandi pada hari Jumaat, diniatkannya mengangkat janabah sahaja dah. Kerana tersalah maka sahlah sunat mandi. Ini sah pula dia kata dah. Kata boleh gini lah, niat mandi wajib dengan niat sunat serentak dia. Aku mandi wajib ni dah. Dan juga nak mandi betul hari Jumaat ni mandi sunat. Tak sekaligus. Tak apa jadi. Tapi kalau salah satu tak jadi. Kalau seorang tersalah niatkan salah satu dari dua yang wajib, umpamanya haid dan janabah. Dia ada haid, lepas tu ada janabah pula. Atau kerana tersalah salah satu dari dua yang sunat, seperti mandi hari raya dan mandi hari Jumaat. Sahlah baginya mandi yang kedua yang tidak diniatkan, yang ini terlaksanakan tutut. Dan ini berlaku kalau dua yang wajib tadi hadas, seperti contoh di atas. Sama-sama wajib, sama-sama sunat dah. Bolehlah salah satu niat pun jadi dah. Tapi kalau salah satu dari keduanya adalah hadas dan yang kedua bukanlah hadas, maka tidak dianggap sah dengan niat salah satu dari keduanya. Barang tidak diniatkan. Niat jadi dah. Ia tersebut dalam kitab Tuhfah dan kitab Hasyiah Ibn Qasim. Dan jika seorang berhadas dan itu ia junub atau junub lebih dahulu kemudian dia berhadas, maka memadailah mandi dengan niat mengangkat janabah saja. Maka terangkatlah pula hadas kecilnya jika tidak diniatkannya bersama dengan wuduknya sekalipun. Tidak ditertibkannya sekalipun membasuh anggota wuduk, kerana hadas kecil termasuk dalam hadas besar. Kalau mandi wajib habislah sekali wuduk jadi dah. Hadas kecil pun terangkat sekali dah. Mandi akad hadas besar, hadas kecil pun terangkat sekali. Jadi begitulah tentang makruh dalam mandi. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah. Syada ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.